Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam bersatu, salam bersetia dan salam berhikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, Yang berhormat Datuk Sri Presiden UMNO, Yang berhormat Timbalan Yang berhormat Datuk Sri Utama Timbalan Presiden UMNO, pegawai-pegawai parti, naib Presiden, Ketua Wanita, Pemuda dan Puteri, Barisan Kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para perwakilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tan Sri Pengerusi Tetap, nama saya Hamizan bin Hassan, Naib Ketua UMNO Bahagian Kangar, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Tan Sri, saya merupakan pembahas yang ke-13 dan kebanyakan isu-isu berkaitan usul telah banyak disentuh oleh rakan-rakan dan banyak diulang bicara oleh rakan-rakan pembahas sebelum ini. Namun demikian, peluang ini saya ambil untuk menekankan kembali soal kestabilan. Keyword dia, Tan Sri, adalah kestabilan. Kestabilan yang kita laung-laungkan, yang kita nak rakyat di luar sana faham maksud kestabilan yang kita utarakan ini. Kestabilan demi kemakmuran. Kestabilan demi kemakmuran ini kita kongsikan, kita jadikan matlamat dan juga hala tuju kini, bahawa dengan kestabilan inilah akan dapat mewujudkan kemakmuran, dan kita mulakan kempen mempromosikan kestabilan ini sejak di PRN Melaka lagi, dan seterusnya di Johor, dan seterusnya di PRU 15 yang lalu. Kestabilan ini perlu kita pupuk, perlu kita pelihara dan perlu kita perkasakan, terutama dalam parti kita sendiri dan di dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Kerajaan perpaduan hari ini dibentuk atas dasar kesepaduan, kesepakatan 5 gabungan parti yang mempunyai hala tuju dan juga objektif masing-masing. 5 parti ini perlu stabil. Parti kita juga perlukan kestabilan, agar dengan kestabilan parti kita ini dapat kita menyumbang kepada kestabilan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Dan demi untuk memastikan parti kita stabil, tidak berpecah belah, dengan mengekalkan kelebihan dan kekuatan yang ada kepada presiden kita, timbalan presiden kita sekarang ini, maka Perlis sesungguhnya bersetuju dan menyokong dengan usul yang telah dibawakan oleh Negeri Sembilan. 7 usul dan juga 1 usul tambahan untuk terus mengekalkan atau tidak mempertandingkan 2 jawatan utama ini. Marilah kita beri peluang kepada presiden kita dan juga timbalan presiden kita untuk terus membaik pulih dan menguatkan kembali parti kita, meneruskan survival parti kita dengan kelebihan dan kekuatan yang ada pada mereka pada masa kini. Dalam PRU 15 terdahulu, kita berkempen dan mewar-warkan kepada rakyat tentang kestabilan. Pilihlah parti yang stabil supaya kerajaan yang kita akan bentuk nanti turut stabil. Tetapi pada masa yang sama kita menunjukkan pula kepada rakyat ataupun ahli-ahli kita di bawah sana
perpecahan ataupun ketidakstabilan di dalam parti kita ini sendiri. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kembali kepercayaan rakyat jika kita seperti ibarat berkokok berdekah-dekah tetapi ekor bergelumang dengan tai. Tan Sri Pengerusi Tetap, kita mengamalkan demokrasi. Tetapi kita juga jangan lupa bahawa demokrasi ini tidaklah sempurna. Dan demokrasi ini juga boleh dimanipulasi. Dan konsep demokrasi ini bukanlah sesuatu yang terpahat di batu ataupun tetap yang tidak boleh diubah konsepnya. Ianya juga turut boleh berubah-ubah dan boleh disesuaikan dengan realiti semasa. Terpulanglah daripada sudut mana kita melihat sistem demokrasi itu dan kesannya kepada kita, kemudaratan dan kemaslahatan kepada kita. Tan Sri Pengerusi Tetap, selanjutnya apa yang ingin saya sampaikan ke pengetahuan pimpinan tertinggi kita pada hari ini, realiti semasa penerimaan sebahagian besar anak-anak muda kepada parti kita, kepada pemimpin kita. Penerimaan para penjawat awam terhadap parti kita, terhadap pemimpin kita. Sebahagian besar di kalangan kelompok ini melihat kita sebagai parti yang tidak bersih. Sebuah parti yang penuh dengan perompak, penuh dengan rasuah, parti yang jahat. Itulah yang tertanam di hati sanubari mereka. Kita tidak salahkan mereka, kita faham bahawa sebenarnya kita gagal meneutralisasikan persepsi buruk mereka kepada kita. Gagal kerana mereka mendapat maklumat, mendapat info dan sangat terdedah daripada sebelah pihak sahaja yang memburuk-burukkan kita. Dan tidak mendapat apa-apa info ataupun tidak mendapat apa-apa maklumat daripada sebelah kita. Kenapa? Itulah yang perlu kita perkasakan, terutama dari segi memenangi trending semasa media sosial. Kita gagalnya itu. Kita gagal mempromosikan kebersihan kita. Di samping mereka di pihak lawan berjaya mempromosikan keburukan kita. Tidak kisah pada mereka di luar sana bahawa keburukan kita itu benar ataupun tidak. Yang pasti mereka di sebelah sana telah pun berjaya. Jadi, Yang Amat Berhormat Presiden, Yang Berhormat Timbalan Presiden, selepas ini jika floor menyokong dan membuat ketetapan bahawa jawatan Presiden dan jawatan Timbalan Presiden untuk tidak dipertandingkan dan terus kekal memegang tampuk mengetuai parti ini, maka tolonglah gembelengkan tenaga, gembelengkan usaha dengan lebih kreatif, inovatif dan lebih bersemangat untuk kembalikan semula kepercayaan mereka-mereka di luar bahawa parti kita ini sebenarnya lebih bersih dan lebih baik daripada pihak lawan dan akhirnya mengembalikan sokongan kepada UMNO. Tan Sri Pengerusi Tetap, saya nak berbalik sedikit tentang negeri Perlis. Pada PRU 14 yang lalu, Perlis berjaya mengharungi gelombang tsunami perubahan politik ketika itu. Walaupun isu-isu besar dimainkan pembangkang pada ketika itu, seperti isu berkaitan GST, kenaikan harga barang, kenaikan harga minyak, isu 1NDB dan lain-lain. Tetapi Alhamdulillah pada ketika itu, Perlis berjaya bertahan dan memenangi 2/3 kursi DUN dan berjaya membentuk kerajaan negeri yang stabil sehinggalah kepada PRU 15 baru-baru ini. Namun demikian, walaupun pada ketika itu kerajaan negeri stabil dan berjaya mengekalkan kestabilan kerajaan negeri Perlis di bawah kerusi Barisan Nasional UMNO sehingga ke PRU 15, tetapi sebenarnya pergolakan politik dalaman parti di negeri Perlis ini sebenarnya tidak stabil. Mana mungkin kestabilan
dapat dicapai jika di sebuah negeri itu mempunyai dua orang nakhoda parti dan juga nakhoda kerajaan. Dan pada ketika itu tiada di tempat lain, hanya ada di negeri Perlis. Tetapi sekarang ada di Johor. Hanya selepas beberapa ketika barulah parti dan kerajaan dari seorang nakhoda yang sama. Tetapi semua akhirnya hilang sekelip mata dalam PRU 15. Kami di Perlis telah merasai perihnya bernakhodakan orang yang tidak sama antara parti dan kerajaan. Semoga keadaan ini tidak lagi berlaku pada masa-masa akan datang. Kita faham bahawa pada ketika keputusan tersebut dibuat adalah berdasarkan kepada pertimbangan terbaik yang ada pada ketika itu. Dan Yang Amat Berhormat Presiden, kami sebenarnya di Perlis ini senasib dengan Kedah terkontang-kanting. Satu bahagian telah pun digantung, satu bahagian lagi tidak mempunyai ketua bahagian dan tinggal hanya satu bahagian saja, iaitu bahagian Kangang. Jadi mohonlah agar Perlis turut diberi perhatian, turut diberi kasih sayang oleh Yang Amat Berhormat Presiden untuk menjadi bapa angkat kami juga selain daripada di negeri Kedah. Dan tidaklah sekurang-kurangnya kami di negeri Perlis ini terasa jauh dari Presiden dan juga timbalan Presiden. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada pengurusi perhubungan negeri Perlis yang baru, Datuk Seri Azlan Man, yang walaupun diasak kiri kanan depan belakang, dalaman dan luaran, tapi tetap bertahan, bersabar dan berjaya meneruskan tanggungjawab walaupun diuji dengan kekalahan pada PRU baru-baru ini. Pengurusi tetap, Tan Sri Pengurusi Tetap, di kesempatan ini juga Perlis ingin mengajak kita semua agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua kita diberi kesihatan yang baik, diberi kesihatan yang baik juga kepada Presiden Yang Amat Berhormat Presiden dan juga timbalan Presiden dan seluruh pimpinan parti agar dapat menambahkan amalan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat menjaga UMNO untuk terus mara dan berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara. Kita juga jangan lupa untuk panjatkan doa agar mantan Presiden kita Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat pertolongan Allah dan demi untuk mendapat keadilan buat dirinya. InsyaAllah. Tan Sri Pengurusi Tetap, sebelum saya akhiri ucapan saya ingin mengajak kita semua sekali lagi ataupun ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini pada hari ini bahawa di dalam agama kita menganjurkan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam tindak tanduk dan juga percakapan. Tuan-tuan dan puan-puan, internet pada hari ini tidak lupa apa yang kita cakap berdekah-dekah dan akan terakam dan akan diputarkan semula. Kita ambillah iktibar rakan-rakan kita yang telah melompat keluar. Semasa di dalam UMNO, bercakap tentang perjuangan, bercakap tentang pengkhianatan, tetapi akhirnya apabila tidak lagi berada di dalam UMNO, menghina, mencaci UMNO seolah-olah UMNO tidak pernah berjasa kepada mereka. Jadi bersederhanalah di dalam segala perbuatan percakapan kita. Janganlah kita menjilat ludah kita. Dan kita di dalam UMNO pun biarlah kesederhanaan dan berhemah di dalam tindakan dan juga perbuatan kita agar kita juga tidak dilihat seperti menjilat ludah kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Tan Sri Pengurusi Tetap, sekianlah saja daripada saya mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Mohon menyokong 7 usul dan 1 usul tambahan yang dibawa oleh Negeri Sembilan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.